Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah kasihi lagi Allah rahmati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberikan peluang untuk kita meneruskan tugasan kita sebagai seorang khalifah, sebagai seorang hamba kepada Allah. Kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbanyakkan amal-amal soleh. Di antara amal-amal soleh tersebut adalah kita mendekati diri kita kepada Allah dengan kita mengenali, memahami isi kandungan Al-Quranul Karim. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membincangkan di sebalik penutup dan pembuka, di sebalik pembuka dan penutup surah Hud dan juga surah Yusuf. Surah Hud ini telah pun kita bincangkan pada hari Sabtu yang lalu, namun perbincangan tersebut berlaku dalam keadaan yang serba kekurangan. Oleh kerana itu, pada pagi ini insya-Allah saya akan mengulang kembali apa yang telah kita bincangkan tentang surah Hud. Kemudian kita akan terus memasuki perbincangan, pembukaan dan penutupan surah Yusuf. Surah Hud, kalau kita melihat kedudukan juzuk, surah Hud ini merupakan surah yang berada pada juzuk yang ke-11. 5 ayat yang pertama surah Hud berada pada juzuk yang ke-11 dan selebihnya bermula ayat 6 sehinggalah ayat 123 berada pada juzuk yang ke-12. Surah Hud merupakan surah yang ke-11 yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di saat ataupun dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hampir untuk diperintahkan berhijrah keluar daripada bumi Makkatul Al-Mukarramah. Maknanya surah ini dengan surah Yusuf yang kita akan bincangkan sebentar lagi merupakan surah-surah yang Nabi berada pada penghujung. Nabi berada di bumi Makkatul Mukarramah. Kita semua sedia maklum bahawa Nabi terpaksa berhijrah dengan arahan Allah kerana adanya ugutan, ancaman untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu pelbagai pendekatan yang telah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk menyeru penduduk Mekah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ke hari, saban waktu, penduduk Mekah masih lagi berada dalam keadaan yang kesyirikan. Akhirnya mereka mengambil jalan untuk mereka membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Hud, begitu juga dengan surah Yusuf, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak takut, tidak gentar untuk terus menyampaikan seruan dakwah kepada mereka. Jadi untuk kita mengetahui isi kandungan surah Hud, kita melihat terlebih dahulu kepada apakah tujuan surah Hud ini. Seperti mana yang kita telah lalui 10 surah sebelum ini, sebelum kita masuk kepada perbincangan pembukaan dan penutupan, kita membincangkan terlebih dahulu tentang tujuan di sebalik penurunan surah-surah di dalam Al-Quran. Ini bermakna apabila kita membaca Al-Quran, maka setiap 114 surah pasti ada tujuan yang utama daripada surah-surah tersebut. Tidak ada mana-mana ayat Quran yang turun tanpa mempunyai hikmahnya. Maka surah Hud ni adalah surah yang membimbing kepada mana-mana pendakwah, khususnya ketika ayat ni turun adalah untuk membentuk sifat kental, sifat yang teguh pendirian dalam mengajak manusia ke arah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya surah Hud ini adalah surah yang ayat-ayatnya adalah ayat-ayat yang mengajak kepada sesiapa yang nak menyampaikan dakwah, dia kena kuat semangat dia, kuat keazaman dia kena cekal, dia kena berani dalam dia menyampaikan dakwah. Maka watak ataupun model ataupun ikon yang Allah Ta'ala nak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu contohi, maka Allah memaparkan kisah Nabi Allah Hud di dalam surah Hud. Oleh kerana itu, apabila kita lihat pada nama surah, kita lihat kepada nama surah, kita sudah mengetahui bahawa surah itu pasti ada maklumat berkenaan dengan Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Okey, kerana surah itu namanya surah Hud. Jika kita pernah mengikuti sinopsis ataupun kita mempelajari segmen ataupun kita mempelajari pembahagian ayat dalam surah Hud yang ada lebih kurang dalam 123 ayat ni. Kalau kita lihat 123 ayat ni, tuan-tuan akan dapati sebenarnya bukan hanya Allah Ta'ala ceritakan kisah Nabi Allah Hud, bukan. Tetapi ada 6 lagi para rasul yang lain yang Allah Ta'ala paparkan di dalam surah Hud. Maknanya 123 ayat surah Hud ini Allah Ta'ala turunkan, maka
dalam 123 ayat tu Allah Ta'ala ada menyelipkan kisah-kisah para rasul yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita katakan dalam bahasa kita, kita katakan Allah cerita senior kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersebut adalah nabi apa? Okey. Saya tunjukkan contoh maklumat pada nota juzuk yang ke-12. Okey. Nota untuk sinopsis juzuk yang ke-12 ni, tuan-tuan boleh lihat balik pada nota-nota yang telah pun kita bincangkan pada tajuk tahun lepas. Jadi nanti kalau siapa yang tak tahu nak dapatkan nota 30 juzuk ini, nanti tinggalkan maklumat tuan-tuan dan perempuan di ruangan komen ataupun di ruangan check box tu di dalam Zoom untuk kita menyalurkan nota bagi tajuk 30 juzuk. Okey. Kalau kita lihat, kalau saya tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan nampak nota yang saya paparkan ni. Okey, sebelum tu saya nak tanya. Okey, tuan-tuan nampak atau tidak nota yang saya paparkan senarai para rasul? Nampak Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey. Suara saya okey, jap. Okey. Okey. Kita lihat pada yang saya paparkan. Okey, moga-moga insya-Allah pagi ni talian insya-Allah akan sihat walafiat. Okey. Kita lihat pada yang saya paparkan. Okey, bukan hanya sekadar Nabi Allah Hud, tetapi Allah memaparkan kisah Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syuaib dan Nabi Musa alaihimussalatu wassalam. Ada 7 para rasul yang Allah Ta'ala paparkan dalam surah Hud. Seperti yang kita lihat di hadapan skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Daripada 7 para rasul ini, daripada nama surah tersebut surah Hud, maka Allah nak menekankan daripada 7 rasul ini, Allah nak menampakkan lagi kisah Nabi Allah Hud. Kenapa kita kata nak menampakkan lagi kisah Nabi Allah Hud? Kerana surah ini adalah surah Hud. Okay. Kita lihat terus pergi kepada sedikit maklumat ringkas kisah Nabi Allah Hud di dalam surah Hud. Okey, kita rujuk kembali pada nota di sebalik pembuka dan penutup surah Hud. Okey. Kenapa kita perlu ambil maklum kisah Nabi Allah Hud ini? Kerana kita nak nanti memudahkan kita memahami pada pembukaan dan penutupan. Oleh kerana itu kita kena gunakan sedikit waktu terlebih dahulu untuk kita memahami bagaimana perjuangan Nabi Allah Hud alaihi salam dalam menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya yang digelar kaum Ad. Okey. Kita lihat pada ayat nombor 53 sehinggalah ayat nombor 54, apakah jawapan kaum Ad kepada seruan Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita baca pada ayat nombor 53, kita akan mendapati kaum Ad ini yang pertama.
Okey, mereka tidak percaya sama sekali bahawa Nabi Allah Hud ini ialah benar-benar seorang rasul. Kenapa mereka tidak percaya? Kerana mereka tidak nampak ada sebarang bukti yang jelas menunjukkan Hud ini adalah seorang rasul. Yang kedua, mereka telah menyatakan dengan secara terang bahawa mereka tidak akan meninggalkan sembahan yang mereka telah buat selama ini. Dan yang ketiga, mereka menyatakan dengan jelas bahawa mereka tidak akan percaya sama sekali apa yang Nabi Allah Hud itu katakan kepada mereka. Apabila kita baca ayat yang ke-54, kita jumpa satu lagi maklumat bahawa mereka mengatakan Nabi Allah Hud ini adalah manusia yang apa? Manusia yang terkena penyakit gila. So, ada 4 jawapan kaum Ad kepada Nabi Allah Hud dalam surah Hud ini. Kenapa Allah Ta'ala nak cerita kisah Hud ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita dah sebut tadi peringkat awal. Ya. Kerana surah Hud ini di antara surah yang hujung-hujung. Nabi nak kena keluar berhijrah, dan kita tahu hujung-hujung nak hijrah tu menunjukkan penentangan yang amat kuat daripada penduduk-penduduk Mekah. Jadi penentangan yang sangat kuat daripada penduduk Mekah itulah Allah Ta'ala memberikan semangat kepada Nabi supaya nak bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan engkau seorang saja yang pernah hadapi macam ni. Nabi Allah Hud dulu pun menghadapi seperti kamu. Sebab itu Allah paparkan macam mana reaksi jawapan kaum Ad kepada Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Maksudnya kalau kita perhatikan betul-betul macam memang mereka ni memang akan hidup mereka dalam kekafiran. Mereka memang tak nak berubah. Mereka tak mau bertaubat. Mereka tidak mau tinggalkan agama kesyirikan. Bahkan mereka menuduh Nabi Allah ni seorang yang gila. Dan kita tengok pada ayat yang berikutnya, apakah jawapan balas Nabi Allah Hud kepada kaum Ad? Jawapan balas Nabi Allah Hud kepada kaum Ad ini menunjukkan betapa tegasnya Nabi Allah Hud. Kuat pendirian dia dan beraninya dia dalam berhadapan dengan kaum Ad. Okey, kita lihat pada ayat nombor 54 dan juga ayat nombor 55, yang mana Nabi Allah Hud pada ayat nombor 54, dia telah mengisytiharkan bahawa Nabi Allah Hud ini akan berpisah. Nabi Allah Hud ini menyatakan bahawa dia telah melepaskan diri Nabi Allah Hud itu pada apa yang dilakukan oleh kaumnya. Sebab mereka ni memang dah tak ada harapan dah. Maka Nabi Allah Hud membuat satu keputusan pada ayat ini untuk dia menyerahkan, untuk dia berpisah daripada kaum Ad.
Kemudian Nabi Allah Hud mengatakan pada ayat yang ke-55, beliau Nabi Allah Hud menyebutkan tentang cabaran. Nabi Allah Hud mencabar kaum Ad. Dia cabar macam mana? Dia kata fakidu ni jami'a. Dia kata rancangkanlah tipu daya kamu semua. Dia kata dekat kaum Ad, korang nak buat apa dekat aku? Korang buat komplot apa kepada aku? Korang nak buat, korang buatlah. Kata Nabi Allah Hud kepada kaum Ad. Nabi Allah Hud cabar kepada mereka. Lepas tu Nabi Allah Hud kata, tak perlu lagi kamu nak tangguh-tangguh. Maksudnya, korang tak perlu bagi can dekat aku. Tak perlulah nak tangguh-tangguh. Contohnya, kalau tipu daya ni, kita sedia maklum ya, bahawa Nabi-Nabi ni, memang kita baca dalam kisah-kisah lain pun, memang akan diancam untuk apa? Nak dihalau keluar, nak direjam, lepas tu bahkan nak dibunuh Nabi-Nabi ni. Tapi Nabi Allah Hud dengan tegas, dia kata apa? Buatlah apa yang korang nak buat kepada aku, korang buat, kata Nabi Allah Hud. Buat, tak perlu tangguh-tangguh. Maksudnya, betapa beraninya Nabi Allah Hud berhadapan dengan kaum Ad. Sebab itu kalau tuan-tuan dah mengikuti surah Hud ini, ataupun tentang belajar kisah kaum Ad ni, Allah, kaum Ad ni tuan-tuan, satu bangsa yang sangat kuat. Satu generasi pada zaman tu, zaman manusia yang besar badan dia, kuat dia. Tapi Nabi Allah Hud tidak takut, tidak gentar dengan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian kita lihat pada ayat nombor 56, Nabi Allah Hud setelah dia berusaha menyampaikan dakwah, mereka memang dah bagi kata putus tak nak beriman. Nabi Allah Hud melepaskan diri dia daripada kaum dia. Nabi Allah Hud mencabar mereka. Lepas tu Nabi Allah Hud menyatakan ucapan ketawakalan dia. Bagaimana dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana ayat nombor 56, Nabi Allah Hud mengatakan, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Nabi Allah Hud kata, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, yang Allah itu adalah Rabb kamu, Rabb aku dan Rabb kamu. Ini adalah penutupan. Kalau kita tengok sekejap pada kisah Nabi Allah Hud tadi kita bentang, kisah Nabi Allah Hud ayat 50 sampai ayat 60. Okey, tapi waktu kita baca kisah ni, Nabi Allah Hud ini dia menyatakan bahawa dia telah buat segala-galanya, maka dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya sebutkan kisah Nabi Allah Hud ini untuk mengingatkan kembali kepada kepada tujuan surah Hud. Sebab tadi kita kata surah Hud ni adalah surah yang membimbing menjadi pendakwah yang kental dan teguh kan. Sebab itu saya tunjukkan bagaimana keteguhan, keberanian Nabi Allah Hud dalam berhadapan dengan kaum Ad. Maka kalau kita dah faham maklumat ni, maka senang kita masuk kepada pembuka dan penutup surah Hud. Dan sekejap lagi kita akan menghubung kaitkan persamaan antara ucapan Nabi Allah Hud dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapati ada persamaan. Kalau Nabi Allah Hud ini, dia menunjukkan rasa berani dia kepada kaum Ad,
kita akan dapati nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti keberanian Nabi Allah Hud apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan penduduk Makkahul Mukarramah. Kalau Nabi Allah Hud dia menyatakan tawakal dia yang tinggi kepada Allah, sekejap lagi kita akan dapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sama menyatakan ketawakalan dia yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masuk kepada pembuka. Mohon maaf saya ambil waktu yang agak panjang sedikit menceritakan latar belakang kaum Ad dan Nabi Allah Hud ini kerana ingin mengingatkan kembali apa yang telah pun kita pelajari pada sinopsis surah Hud, begitu juga mengingati kembali apa yang telah kita pelajari pada nama dan tema bagi surah Hud. Baik, kita masuk kepada sudut yang pertama, kisah dalam surah Hud ini. Kita lihat dulu pembuka dia, sudut yang pertama. Kita melihat kepada ayat yang pertama. Okey, surah Hud ni kita akan pilih pembuka dia. Kita akan lihat ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan juga ayat 5. Kita akan lihat kelima-lima ayat yang pertama. Ya, untuk kita lihat kepada pembukaan dia. Okey, sudut yang pertama. Okey. Sudut yang pertama, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang pertama tentang ciri Al-Quranul Karim. Ini ayat yang pertama. Ayat yang pertama, Allah memulakan dengan menerangkan Al-Quran yang Allah turun ni, ciri dia bagaimana, sifat Al-Quran itu bagaimana. Maka ada dua ciri Al-Quran yang Allah jelaskan kepada di dalam ayat yang pertama. Ciri yang pertama, Allah kata uhkimat ayatuh, iaitu kemas ayat-ayatnya, sempurna ayat-ayatnya, tidak ada cacat cela. Mana-mana ayat, tidak ada kekurangan, kelompangan, tidak ada. Semua ayat itu sempurna susunannya. Okay. Kemudian Allah menyebut sifat kedua, fussilat. Fussilat, iaitu dijelaskan pula kandungannya. Itu dua ciri Al-Quran. Pertama, uhkimat ayatu, kemudian fussilat, dijelaskan kandungannya. Sebab itu kalau sesiapa yang mempelajari tafsiran ayat di dalam Al-Quran, 6,236 ayat, sebenarnya senang dia faham. InsyaAllah boleh faham. Tak ada tak boleh faham. Tapi kena belajar. Tak cukup hanya baca terjemahan. Tapi mesti boleh faham. Kenapa? Kerana memang Allah telah katakan sifat Al-Quran itu fussilat. Dia fungsinya adalah dijelaskan kandungannya. Okay. Kenapa Al-Quran ini uhkimat ayatu? Kenapa Al-Quran ini fussilat? Jawapan dia, kerana Al-Quran itu turun daripada hakimin khabirin. Kerana Al-Quran itu turun daripada Allah yang maha bijaksana dan Allah itu maha mendalam pengetahuannya. Jadi pembukaan surah Hud kita dah jelas. Okey, ini ayat pertama ni. Buka surah Hud dah ayat pertama. Kita baca. Okey, kita tengok kepada penutupan surah Hud. Kita lihat ayat 107.
Daripada 123 ayat, kita lihat ayat nombor 120. Okey. Ayat 120 ini kita akan dapati Allah Subhanahu wa taala mengulangi topik tentang Al-Quran. Bayangkan, daripada ayat yang pertama tentang Al-Quran sampai ayat 120, Allah menyebut tentang isu Al-Quran. Tapi dekat ayat 120 ni, Allah nak kukuhkan tentang maklumat Al-Quran ini. Allah beri maklumat tambahan tentang Al-Quran. Kalau kita baca ayat pertama, Allah kata Quran ini apa? Ciri dia, uhkimat ayatu dengan fussilat. Ada dua ciri. Tapi ayat 120 ini, Allah menyatakan dua lagi ciri Al-Quran itu, iaitu sebagai mau'izah, pengajaran, dan juga az-zikr, sebagai zikra, sebagai peringatan. Tapi bertemunya pembuka dengan penutupan surah Hud ini pada isu yang dibincangkan, iaitu pada isu apa? Isu Al-Quran. Isu Al-Quran. Jadi kita lihat ayat 120 dengan lebih jelas, kita akan nampak Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat nombor 120. Kita terus ambil yang di belakang. Kita tengok dulu kepada depan ni. Yang depan ni Allah Ta'ala berfirman pada ayat 120, ayat ke-120. Sekejap. Okey, Allah mengatakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Setiap berita ataupun kisah ataupun cerita daripada berita para rasul itu. Okey. Para rasul itu rasul yang mana? Kita dah sebut tadi, ada berapa rasul di dalam surah Hud ini? Allah cerita ada tujuh rasul. Okey, ada 7 rasul. Okey. Allah Ta'ala cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okey, 7 rasul ni termasuklah kisah Nabi Allah Hud itu. Kata Allah, kenapa Allah Ta'ala cerita? Kami ceritakan kepada engkau, wahai Muhammad, untuk kuatkan hatimu dengan cerita itu. Okey. Rupa-rupanya tujuan utama Allah ceritakan kembali kisah rasul-rasul yang terdahulu, ada 7 rasul ni, fungsinya untuk apa? Untuk kuatkan semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang menguatkan semangat Nabi apabila Nabi baca kisah siapa? Kisah Nabi Allah Hud yang telah kita sebutkan tadi. Itulah sebab dia, okey, untuk kuatkan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menerangkan bahawa Al-Quran ini Allah Ta'ala turunkan untuk apa? Kisah-kisah tadi untuk apa? Allah kata, waja'aka fi hadhil haqq. Allah kata telah datang kepadamu dalam berita ini kebenaran. Apa maksud dia? Kebenaran. Maknanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana dia boleh tahu kisah Nabi Allah Hud?
Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tahu kisah Nabi Musa? Macam mana? Kisah Nabi Allah Nuh. Macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh tahu? Jawapannya adalah melalui wahyu Quran. Maka kalau Nabi tahu cerita-cerita umat-umat terdahulu, sudah membuktikan bahawa Nabi Muhammad itu benar-benar seorang Rasul. Kalau dia bukan Rasul, dia takkan dapat tahu kisah-kisah orang yang terdahulu. Hanya Rasul saja yang dapat wahyu, yang Allah wahyukan kisah umat-umat yang terdahulu. Okey, kemudian Allah kata Al-Quran ini, kisah-kisah ini digunakan untuk apa? Mau'izah, sebagai pengajaran. Sebagai pengajaran. Ataupun kita katakan kisah-kisah itu untuk teladan, untuk dijadikan sempadan kisah-kisah itu. Maka sepatutnya penduduk-penduduk Mekah yang masih keras kepala, sama perangai macam kaum Ad, sepatutnya kisah-kisah yang Nabi sampaikan melalui ayat-ayat dalam surah Hud ini, sepatutnya mereka ambil apa? Ambil teladan. Mereka ambil pengajaran. Ambil dia sebagai pengajaran. Tengok apa yang berlaku kepada kaum Nuh. Apa yang berlaku kepada kaum siapa? Kepada kaum Ad. Itu jadikan pengajaran. Jadi sepatutnya penduduk Mekah ni, dia sepatutnya dia kena jadikan kisah umat-umat terdahulu ni untuk mereka berubah. Nak dibandingkan penduduk Mekah dengan kaum Ad, jauh beza. Kaum Ad itu kuat, gagah. Tapi gagah macam mana sekalipun, kalau Allah turunkan azab, pasti mereka binasa. So sepatutnya dijadikan pengajaran. Dan juga sebagai zikra, sebagai peringatan, untuk kita mengingatkan semula apa yang telah kita dengar sebelum ini, kisah-kisah para Nabi, bagi orang yang beriman. Jadi kita dapati ayat 120 ini Allah menceritakan tentang apa? Isi kandungan Al-Quranul Karim. Okay. Maknanya pembuka dan penutup Allah menekankan tentang wahyu Al-Quranul Karim. Sepatutnya orang penduduk Mekah ni dia tak perlu tolak wahyu Quran. Sebab kita sebut tadi dekat pembuka, wahyu itu apa? Mudah faham, jelas, ayat-ayatnya sempurna, ayat-ayatnya turun dari Allah, Hakim, Khabir. Lepas tu Al-Quran itu sendiri sudah membuktikan kebenaran Nabi Muhammad. Al-Quran itu sendiri dijadikan untuk panduan untuk mereka dan peringatan. Jadi kita pergi kepada sudut yang kedua. Okey. Yang kedua, bagi pembuka surah Hud, kita lihat kepada ayat yang kedua dalam surah Hud. Okey, ayat yang kedua dalam surah Hud ini, Allah menceritakan lanjutan daripada isu Al-Quran. Pada ayat yang pertama itu, Allah menyebutkan tentang apakah tugas yang perlu dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan wahyu Al-Quran itu, iaitu tugas Nabi adalah menyeru supaya manusia menyembah Allah yang satu. Kita tengok ayat 2, jelas dekat sini kita nampak Allah mengatakan alla ta'budu illallah.
agar kamu tidak menyembah selain daripada Allah. Okey, jadi kalau tuan-tuan baca pada ayat yang kedua ini, kita tahu tentang apakah sebenarnya fungsi Al-Quran itu diturunkan. Nabi SAW membawa kefungsian Al-Quran itu dengan Nabi sampaikan. Ya, bawa kepada tidak menyembah selain daripada Allah. Okay, ini ayat yang kedua. Lepas tu kalau kita pergi dekat penutup surah Hud, kita ambil ayat terakhir sekali. Ayat 123. Kita tengok ya, beza jauh tu ayat tu. Beza jauh ayat tu maksudnya bermula daripada ayat 2. Kita baca tadi tu, Allah ulang semula topik pada ayat yang kedua, diletakkan topik itu pada ayat yang ke-123. Topik tentang apa? Menyembah Allah yang Esa. Tetapi bukan sekadar menyembah Allah yang Esa, tetapi pada ayat yang ke-123 Allah menyatakan tentang cara menyembah Allah yang Esa ini adalah bertawakal kepada Allah. Okey, kita tengok ayat ke-123. Jauhkan susunan ayat dia daripada ayat yang kedua. Kita baca sampai ayat yang ke-123. Siapa yang susun maklumat seperti ini? Maknanya jawapan kita sudah pasti adalah Allah. Jadi kitalah yang perlu melihat sudut susunan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Bukan kita nak cari kelemahan Al-Quran, tetapi kita nak melihat dari sudut apakah sebenarnya isu utama yang Allah Ta'ala nak nyatakan dalam surah tersebut. Macam mana kita nak tahu? Ayatnya panjang, 123. Maka kita menggunakan kaedah. Salah satu kaedahnya adalah melihat pembukaan dan penutupan. Okay, kita tengok ayat nombor 123. Kita tengok ayat dia. Okey, kalau kita lihat ayat 123, kita akan jumpa maklumat fa'budahu wa tawakkal alaih. Sembahlah dia dan berserahlah kepadanya. Jadi sembahlah dia ni sama tak maklumat tu macam ayat yang kedua yang kita baca tadi? Alla ta'budu illallah. Maka dekat penutup tu Allah ulang kembali. Tapi bukan Allah mengulang topik yang sama tanpa pengulangan yang sia-sia, tidak. Tapi Allah mengulang kembali adalah untuk membuat pengukuhan. Dalam masa yang sama Allah ada memberikan maklumat tambahan. Kenapa kau perlu sembah Allah semata-mata? Jawapan dia ada pada keseluruhan ayat 123. Okey. Jadi kita dah jelas kepada ayat 123. Jadi kita lihat ya, ayat 123 ni tuan-tuan dan puan ya, ini adalah berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita terus kepada ayat yang kita tengok kepada sudut ketiga. Kita tengok sudut ketiga, pembuka dan penutupan surah Hud. Okey, surah Hud, sudut ketiga, kita tengok ayat 3. Okey, sudut 3, kita tengok ayat 3. Pembuka dia. Okey, dekat ayat yang ketiga surah Hud, Allah menyebutkan tentang balasan azab.
bagi orang yang berpaling. Berpaling kenapa? Berpaling daripada apa? Berpaling daripada menyembah Allah. Kenapa perlu sembah Allah? Jelaskan kenapa sembah Allah. Ayat pertama tadi dah kata dah. Tentang Al-Quranul Karim. Okey. Tengok ayat 3. Kalau kita baca ayat 3, Nabi SAW menyebutkan tentang rasa takut yang ada kepada Rasulullah. Apa yang berlaku kepada penduduk-penduduk Mekah. Termasuklah kepada kita semualah. Maka Nabi kata, wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Allah mengatakan, jika kamu berpaling tu berpaling daripada apa? Apa tu kena tengok balik ayat yang kedua tadi. Berpaling daripada menyembah Allah yang Esa. Maka sesungguhnya aku bimbang kamu akan mendapat azab pada hari kiamat yang besar. Kat sini kita jumpa mendapat azab pada hari kiamat yang besar. Tapi Allah tidak menyebutkan azab apa. Allah mengatakan ada azab tu nanti di hari kiamat. Ayat yang ketiga. Kalau kita baca ayat 3, menakutkan dah. Kita dah masuk pada ayat 3. Kita baca pada penutup surah Hud, kita ambillah ayat 119. Ayat 119, bayangkan daripada ayat nombor 3 pada pembuka tadi, Allah ulang pengukuhan tentang ayat ketiga tu pada ayat ke-119. Jauh dah ni. Allah ulang tentang apa? Allah ulang kembali tentang azab yang Allah janjikan pada ayat yang ke-3. Ayat 3 tadi kan Allah kata apa? Dalam seperti mana yang Nabi SAW katakan, aku takut kamu semua nanti di hari akhirat kena azab. Tetapi tak diterangkan azab tu bagaimana. Mungkin akan ada orang yang mengatakan, alah, nak acah-acah je lah tu nak kena azab kan, contoh. Tetapi apa yang Nabi sebut tu bukan main-main pada ayat ketiga tu. Maka nak tahu ayat ketiga itu betul-betul yang akan berlaku. Maka ayat 119 mengukuhkan maklumat pada ayat yang ketiga. Jadi kita baca ayat yang ke-119 ni. Tengok ayat dia. Okey. Kita baca pada ayat ke-119 ni, tuan-tuan dan puan. Okey, saya dekat ayat 119 ni, saya tidak ambil keseluruhan ayat. Sebab tu saya letak dekat sini ada dot tu. Maksudnya saya potong terus. Saya ambil kepada ayat yang terus merujuk kepada apa kita bincangkan. Allah mengatakan watammat kalimatu rabbik. Allah kata dengan demikian sempurnalah janji Rabb kamu. Kat sini kita jumpa apa? Sempurnalah janji Rabb kamu. Apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan tu, nak berlaku tu. Allah kata la anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan semua jin dan manusia. Dekat sini kita dapat maklumat. Rupa-rupanya azab yang dekat ayat ketiga yang kita baca tadi tu, rupa-rupanya adalah azab apa? Azab apa? Jahannam. Jahannam ni apa? Neraka Jahannam. Bayangkan. Jadi azab yang pada ayat nombor 3 kita baca tadi itu tentang azab kan? Maka ayat 119 Allah mengukuhkan
apa yang telah diceritakan pada ayat nombor 3 tentang azab. Yang Nabi SAW takut sangat Allah timpa azab tu, maka ayat 19 kata apa yang Nabi takutkan itu benar-benar akan terjadi. Muktamad, tak boleh ubah lagi. Itu apa? Azab neraka Jahannam. Kenapa Allah bagi neraka Jahannam? Kerana mereka telah berpaling daripada ajakan supaya menyembah Allah yang Esa. Kenapa kena sembah Allah yang Esa? Dah jumpa dah jawapan tu pada pembuka dan penutup sudut yang pertama dan sudut yang kedua. Okay, kita lihat kepada sudut pandang yang keempat terus. Okey. Kita tengok pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat, kita jadi sudut pandang yang keempat, bentuk yang keempat. Ayat sudut 4, kita ambil ayat 4. Okey. Kalau tadi, ni tetap perkaitan dia. Tengok ya. Okey, kalau ayat 3 tadi, ayat 3, Allah sebut tentang apa? Apa yang Nabi bimbang tu? Nabi bimbang tentang azab. Betul tak? Okey. Azab yang Nabi bimbang tu, dia akan berlaku di mana? Dia akan berlaku di sinilah jawapan dia. Dia akan berlaku apabila manusia itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau manusia tak kembali kepada Allah, tidak dikumpulkan, bukan kiamatlah namanya. Hanya kiamat sahaja yang akan mengumpulkan semua makhluk kepada Allah, terutama manusia. Kalau kita mati, belum dikumpulkan lagi. Tetapi kita sudah ada perjalanan nak kembali kepada Allah. Tetapi kita akan sebenar-benar kembali kepada Allah apabila dijadikan hari kiamat. Jadi kita nampak perkaitan ayat 3 dengan ayat yang keempat. Kalau ayat 3 tadi Nabi bimbang azab ni akan ditimpa pada hari kiamat, maka ayat 4 menerangkan kiamat itu apa, iaitu hari kembalinya manusia kepada Allah. Jadi kita lihat ayat nombor 4. Kita tengok ayat nombor 4. Okay, kita baca ayat nombor 4, kita akan jumpa. Okey, ayat 4 ni, kalau kita baca dekat surah Hud ini, kita akan dapati Allah mengatakan, ila Allahi marji'ukum, kepada Allah jualah kamu akan kembali. Nampak tak? Jawapan dia. Kepada Allah jua kita akan kembali. Masa kita kembali kepada Allah ni lah akan timbul persoalan. Adakah kita mendapat azab seperti ayat 3? Itu soalan dia. Kalau siapa berpaling, dia kembali kepada Allah tu, dengan dia mendapat azab. Okey, lepas tu Allah kata, Allah tu maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kenapa Allah kata dia maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu? Allah nak mengatakan bahawa nak manusia ni nak kembali kepada Allah, mati, dihidupkan semula. Di hari kiamat ni nak kembali jumpa Allah. Allah mudah sangat bagi Allah. Kenapa mudah sangat bagi Allah? Kerana Allah itu apa? Kerana Allah itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Kerana Allah itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Itu jawapan dia. Tapi kita nak fokus isunya kepada Allah kita kembali. Okey. Ayat nombor berapa ni? Ayat nombor 4. Okey, kita tengok kepada penutupan surah Hud.
Allah ulang. Tengok ayat 123. Allah mengukuhkan apa yang kita baca dekat ayat 4 tadi. Tuan-tuan, yang susun ayat ni, jadi ni ayat hujung ni, ayat akhir ni, surah Hud ni, sebelum masuk surah Yusuf ni, Allah ulang kembali isu pada ayat nombor berapa tadi? Ayat nombor 4 kan? Betul tak? Tentang manusia kembali kan? Maka Allah ulang balik tentang kembalinya manusia itu kepada Allah dengan Allah mengatakan bahawa semua urusan sebenarnya dia memang kembali kepada Allah. Tak perlu tunggu kiamat pun. Sebenarnya masa dekat dunia ni pun memang di bawah urusan Allah. Di bawah takbirnya Allah. Jadi kalau kita faham ni, maklumat ni, itu datangnya kepada tawakal. Tawakal yang kuat yang Nabi SAW sebut pada ayat nombor 3 tu. Ayat 123. Serahkan semua kepada Allah. Gantung harap kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Nanti di akhirat kita memang nampak terang-terang memang kita akan kembali bergantung harap kepada Allah di hari akhirat. Tapi kau tahu kau di hari akhirat kau akan bergantung kepada Allah. Tetapi kenapa dekat dunia kau tak bergantung kepada Allah semata-mata? Kenapa kau bergantung kepada makhluk lain? Kenapa kau percaya ada makhluk yang berkuasa? Di sini jawapan pada ayat ke-112, ayat 123. Mari kita tengok ayat dia. Ayat dia ni kita ambil pada ayat ni. Wa ilayhi yurja'ul amr. Kita ambil ayat dekat sini. Wa ilayhi yurja'ul amru. Di sini. Kepadanya lah dikembalikan segala urusan. Dekat dunia sepatutnya kita kembali pada Allah. Nak minta doa, nak berdoa, nak minta tolong, nak minta rezeki, nak minta kesihatan, nak minta kebaikan, nak lindung daripada keburukan. Whatever, apa saja pun. Carilah Allah. Maka di hari akhirat, memang kita akan nampak dengan jelas kita akan kembali kepada Allah yang menciptakan kita semua. Tapi apabila kita kembali kepada Allah, Allah nak tengok apa? Itu yang kita bincangkan pada ayat yang pertama tadi, yang kedua dan ayat yang ketiga. Okey, saya harap tuan-tuan jelas pada sudut pembuka dan penutup yang keempat ni. Jadi saya nak teruskan kepada penutup dan pembuka yang kelima. Yang kelima ni, kita nak ambil ayat 5. Okey, ayat 5, Allah Ta'ala nak ulas ayat 4 juga. Okey, kalau ayat 4 tadi kita kata apa? Ayat keempat, kembali kepada Allah, betul tak? Kalau kembali kepada Allah, Allah hisap kita, betul? Allah akan tengok mana berapa dosa kita, berapa amal baik kita. Allah akan hisap. Macam mana Allah boleh hisap? Ayat yang kelima memberitahu. Kerana Allah itu pengetahuannya amat mendalam. Sebab itu Allah Ta'ala boleh balas apa yang kita buat. Allah Ta'ala tahu siapa yang beriman, siapa yang tak nak beriman. Siapa yang berpaling, siapa yang tak berpaling. Pengetahuan Allah amat mendalam. Dinyatakan pada ayat yang kelima. Kita tengok pada pembuka dulu. Tapi sambil kita belajar pembuka ni, kita cuba menghubung kaitkan setiap ayat dengan ayat-ayat yang selepasnya. Okey. Jadi kita tengok pada pembuka dia, tengok ayat dia. Okey, ayat dia dekat sini kita jumpalah.
Kita akan jumpa Allah Ta'ala bagi tahu kepada mana-mana manusia yang diingat, Allah tak tahu isi hati dia. Macam mana mereka nak elak daripada isi hati mereka diketahui? Seolah-olah mereka menunduk. Mereka tunduk. Apabila tundukkan dada ke bawah, seolah-olah mereka kata, tak ada siapa tahu ni, dia tunduk. Kan? Allah kata apa? Kalau mereka berselubung dengan pakaian sekalipun, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Ayat yang kelima. Kita jumpa kan? Tentang pengetahuan Allah. Apabila kita baca ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, kita baca ayat 6, 7 sampai kepada ayat terakhir surah Hud. Allah mengulang apa yang Allah telah sebut pada ayat nombor 5. Ayat nombor 5 tadi tentang apa, tuan-tuan? Pengetahuan Allah kan? Maka ayat 123 membuktikan bagaimana Allah boleh tahu segala isi hati manusia. Jawapan dia ada pada ayat 123. Kenapa? Macam mana Allah boleh tahu? Yang zahir, yang tersembunyi, yang zahir, segala isi hati. Ayat 123 memberikan jawapannya. Yang ayat 123 ni sebagai apa? Penutup surah. Kita nampak tak hubung kait antara pembuka dan penutup? Jadi ayat 123 Allah kata apa? Mari kita lihat ayatnya. Dekat sini ayat dia. Allah mengatakan, walillahi ghaibus samawati wal ard. Allah kata, Allah cualah yang mengetahui rahsia langit dan bumi. Patutlah Allah tahu, kerana tidak ada perkara gaib yang tersembunyi, yang ada di langit ke, di bumi ke, Allah dia mengetahui. Jadi, ada persamaan tak? Allah Maha mengetahui dengan ayat yang keberapa? Dengan ayat yang kelima kita baca tadi. Inilah penutup bagi surah Hud. Okay. Jadi kita nampak dah antara pembuka dan penutup. Dan saya yakin tetap boleh buat kesimpulan dia. Allah Maha mengetahui. Jadi daripada isu inilah, Nabi SAW apa? Berani cekal tabah dan sebagainya. Okey, habislah maklumat sedikit tentang surah Hud. Kita pun dah 1 jam, lebih kurang 1 jam 6 minit. Kita mula tadi pukul 9 lah, lebih kurang 1 jam. Okey, kita nak masuk terus kepada surah Yusuf. Okey, setakat ni tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa pertanyaan bagi surah Hud sebelum kita melangkah kepada surah Yusuf? Boleh teruskan lagi ke tuan-tuan dan puan-puan, 1 jam dah ni. Boleh, Ustaz. Ustaz, insya-Allah. Okey, sikit-sikit lagi kita habiskan surah Yusuf. Okey, ada apa-apa pertambahan dah untuk maklumat surah Hud? Kita nak tambah? Ada sebarang pertanyaan? Okey, saya harap jelas insya-Allah. Okey, jelas. Okey, kalau macam tu kita pergi kepada surah Yusuf. Okey. Surah Yusuf surah yang berada pada juzuk yang ke-12 dan juga pada juzuk yang ke-13. Surah Yusuf. Okey. Surah Yusuf juzuk yang ke-12. Adik-beradiknya ada 12 orang.
berada pada juzuk yang ke-12. Tapi ada juga juzuk yang ke-13. Okey, kita lihat terlebih dahulu. Surah Yusuf ni kita tak bincang panjang. Kita cuma ambil sudut pandang dia dua saja. Sudut pembuka dan penutup dia pada dua bentuk saja. Kalau surah Hud tadi kita ambil sampai 5 kan. Okey, kita ambil surah Yusuf ni kita ambil dua saja. Dua bentuk pembuka dan penutup dia. Okey, tapi sekejap kita lihat dahulu apa tujuan surah Yusuf. Okey, surah Yusuf ni, tujuan surah Yusuf ni Allah Ta'ala nak menjelaskan betapa sempurnanya kekuasaan Allah. Allah ni dia sangat berkuasa dalam perkara apa? Dalam perkara menghilangkan kesulitan dan dalam perkara memberikan pertolongan. So surah Yusuf ni yang kita tahu, surah Yusuf ini surah yang mengandungi 111 ayat. Kalau kita baca kisah Nabi Allah Yusuf ini, 111 ayat ini, kita akan dapati sebenarnya Allah Ta'ala nak jelaskan bahawa Allah Ta'ala akan tolong orang beriman ni. Apa pun keadaan dia, dia berada dalam situasi sulit macam mana sekalipun, Allah akan tolong. Sebab itu Allah turunkan surah Yusuf secara lengkap sebelum Nabi berhijrah. Allah Ta'ala nak bagi Nabi ini satu motivasi yang kuat bahawa kalau Nabi Allah Yusuf macam-macam orang buat pada dia, tetapi akhirnya dia percaya keluar daripada setiap peristiwa dalam kehidupan dia. Maka surah ini memberikan satu motivasi yang sangat kuat kepada Nabi SAW, yang Nabi ini nanti dia akan Nabi akan terpaksa keluar daripada Mekah seperti mana Nabi Yusuf dikeluarkan daripada rumah bapa dia. Nabi Yusuf kan dipaksa keluar daripada rumah bapaknya, jauhkan daripada bapaknya, dimasukkan ke dalam perigi, betul tak? Akhirnya sampai ke Mesir. Begitu juga dengan Nabi SAW yang terpaksa keluar daripada Mekah. Nabi kena berpindah ke Madinah. Tetapi keluarnya Nabi daripada Mekah pergi Madinah ni bukan satu kegagalan. Bukan gagal, tetapi sebenarnya menuju kepada kejayaan. Macam mana kalau dikata macam tu? Begitulah dengan kisah Nabi Yusuf. Mereka ingat buang Yusuf daripada rumah dia, daripada kampung halaman dia, ingat tamat riwayat Nabi Yusuf. Rupa-rupanya tidak. Rupa-rupanya asbab dibuang itulah Nabi Allah Yusuf dia meraih kejayaan yang sangat besar. Rupa-rupanya Nabi keluar berhijrah itu membawa kejayaan yang sangat besar. Kenapa Nabi boleh dapat kejayaan yang sangat besar? Maka daripada surah Yusuf inilah Allah nak memaparkan bahawasanya sulit macam mana sekalipun, duduk dalam kondisi yang macam mana sekalipun, Allah itu akan membantu, menolong mana-mana manusia yang berada di dalam kesulitan, asalkan dia beriman kepada Allah. Okay, semua orang tahu tentang isi kandungan surah Yusuf. Saya tak perlu nak perpanjangkan lagi. Kita terus pergi kepada pembuka surah Yusuf sudut yang pertama. Okey, kita terus ambil kepada ayat yang ketiga terus. Okey. Waktu kita baca pada ayat 3, kita akan jumpa Allah bagi tahu tentang sebaik-baik kisah. Allah bagi tahu tentang sebaik-baik kisah. Tapi dekat ayat 3 ni, Allah kata, kita baca dulu ayat dia. Allah kata apa?
Allah kata, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Quran. Allah kata, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebaik-baik kisah. Kalau kita baca ayat 3, Allah cuma menyatakan Allah cerita sebaik-baik kisah. Tapi Allah tak cerita lagi kenapa sebaik-baik kisah itu Allah cerita. Kenapa Nabi perlu tahu kisah sebaik-baik kisah ini, untuk apa? Kenapa Nabi perlu tahu? Tapi kita belajar dulu ayat 3 pada pembuka. Allah kata, kami ceritakan kepada engkau sebaik-baik kisah. Untuk apa kisah itu diceritakan? Maka waktu kita baca dekat penutup, kita jumpa jawapan dia. Rupa-rupanya, kenapa Nabi SAW dapat tahu kisah Nabi Allah Yusuf ni? Kisah bapa dia, kisah adik-beradik dia, kisah dia dalam hidup dia. Kenapa Allah tak ada cerita? Jawapan dia ada pada ayat 111. Ayat last sekali surah Yusuf. Tak bayangkan? Bayangkan kalau kita tengok cerita kan, mula cerita mukadimah kan, dengan cerita, lepas tu last sekali baru Allah bagi tahu. Sebab apa cerita ni kau perlu tahu? Untuk apa kau tahu? Maka ayat 111 memberikan jawapan dia. Bayangkan tuan-tuan, ayat nombor berapa tadi? Bermula ayat nombor 3 kan? Pembuka dia. Maka penutup dia ulang balik sebaik-baik kisah. Tapi sebaik-baik kisah tu untuk apa? Mengandungi teladan. Rupa-rupanya Allah cerita kisah Nabi Allah Yusuf tadi bukanlah saja-saja nak cerita. Kenapa kalau kawan kita cerita kat kita, kita tanya, kenapa kau cerita dekat aku? Saja aku nak cerita. Kan? Tapi Allah Ta'ala tidak seperti itu. Allah cerita rupa-rupanya untuk diambil teladan pada ayat 111. Kita bacalah ayat dia. Jadi kalau kita baca ayat dia, kita akan jumpa. Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Sesungguhnya kisah para nabi itu mengandungi apa? Mengandungi ibarah. Mengandungi apa? Mengandungi pengajaran. Ibarah. Rupa-rupanya sebaik-baik kisah tadi yang Allah cerita panjang kisah Nabi Allah Yusuf ni, rupa-rupanya mengandungi apa? Teladan. Ada ibrahnya. Ini pada apa? Penutup ayat terakhir sekali surah Yusuf. Okay, nampak tak kombinasi antara pembuka dengan penutup? Jadi lepas ni kalau orang tanya, kenapa kita perlu belajar kisah Nabi Allah Yusuf? Kita kata, jawapan dia ada pada ayat terakhir lah. Ayat 111. Kenapa Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Allah Yusuf kepada Nabi Muhammad? Jawapan dia ada pada ayat 111. Untuk apa? Mengandungi pengajaran. Okey. Lepas tu bukan sekadar mengandungi pengajaran dia. Tetapi kisah-kisah tersebut telah membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW ini dia adalah seorang rasul. Okey, kita tengok kepada sudut yang kedua. Last kali kita nak baca hari ini. Okey, sudut yang kedua, kita tengok ayat nombor 3 juga. Masih gunakan ayat yang sama. Tapi dekat sini kita nak fokus tentang kisah yang sebaik-baik kisah tadi. Macam mana Nabi boleh tahu? Nabi boleh tahu jawapannya adalah melalui jalan wahyu.
melalui jalan wahyu. Kalau yang sudut pertama tadi kita fokus tentang kisah tu sendiri. Tetapi pada sudut yang kedua, kita nak bincang tentang macam mana Nabi SAW boleh tahu sebaik-baik kisah itu. Jawapannya adalah melalui jalan wahyu. Tengoklah ayat 3. Kita jumpa pada perkataan bima auhayna ilaik. Mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dengan Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, kalau Allah tak bagi wahyu Al-Quran, maksudnya kalau Allah tak turunkan surah Yusuf, Nabi tahu tak? Allah cakap dah sebelum tu ayat tu, Tuhan kata, wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Sebelum engkau dapat surah Yusuf ni, sebelum datangnya wahyu itu, engkau adalah orang yang tak tahu kewujudan Nabi Yusuf, cerita Nabi Yaqub, adik-beradik Nabi Allah Yusuf, kisah Raja Mesir, kisah perempuan kepada Raja Mesir. Kau tak tahu. Tetapi macam mana Nabi boleh tahu? Melalui jalan wahyu. Kenapa kita nak tekankan maklumat ni? Jalan wahyu ni. Jawapan dia adalah, kalau Nabi boleh tahu kisah-kisah umat terdahulu, siapa cerita dekat dia? Siapa yang bagi tahu dekat dia? Atuk moyang dia ke? Cerita tu. Mana ada dokumentari tu tak? Zaman dulu mana ada orang rakam cerita ke, ada video ke, orang cerita mulut ke mulut ke. Jauh Nabi Allah Yusuf tu. Zamannya menunjukkan bahawa yang cerita tu Allah lah. Allah boleh cerita dekat Nabi Muhammad. Kenapa Allah cerita pada Nabi Muhammad? Lah, Nabi Muhammad tu kan Rasul. Oh, dia Rasul rupa-rupanya. Hanya Rasul saja yang boleh mendapat maklumat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tak turunkan wahyu surah Yusuf tu, Nabi pun tak akan tahu. Lepas tu kita baca dekat penutup. Kita tengoklah ayat nombor 102. Tengok. Kita tengok ayat nombor, ada 3 rupanya. Maafkan, saya ingat ada 2 je tadi. Kita tengok ayat penutup bagi sudut kedua tadi. Okey, berita-berita ghaib yang Nabi tahu itu adalah daripada wahyu yang Allah turunkan. Allah ulang kembali apa yang Allah bagi tahu tadi tentang wahyu. Bacalah ayat nombor 102 ni. Ayat 102 pun Allah bagi tahu dah. Allah kata, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhi ilaik." Ni ayat dia. Allah kata, demikianlah antara berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada engkau. Maknanya, kalau wahyu ni menunjukkan apa Nabi Muhammad ni? Menunjukkan Nabi Muhammad ini adalah seorang Rasul. Okay. Kalau dia seorang Rasul, kenalah dengan cakap dia, ikut apa yang dia sampaikan. Tapi penduduk Mekah ni, mereka sampai mati mereka dalam keadaan tidak percaya kepada wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi SAW. Okey, sudut yang ketiga. Okey, yang terakhir sekali. Okey, sudut yang terakhir sekali, kita cerita tentang kepentingan wahyu tadi. Yang ni pasal wahyu juga, tapi kita tengok pada fungsi wahyu tu. Tanpa wahyu, maka Nabi tidak akan tahu. Dia ada persamaan dengan sudut yang kedua tadi. Boleh kalau tuan nak gabungkan. Tapi saya asingkan nak menjelaskan fungsi wahyu tadi, sebab kita nak rujuk ayat ni, nak rujuk surah Yusuf, kita nak ambil maksudnya kita nak cerita dari sudut peranan wahyu. Kenapa kita perlu faham Quran? Kerana Quran ini adalah wahyu dari Allah. Maka kalau kita nak kenal Allah, kalau kita nak tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka,
Apa yang kena buat, apa yang tak boleh buat. Maka dengan wahyu. Macam itulah Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad SAW. Tanpa wahyu, Nabi tak akan tahu. Maka maklumat ni apabila kita belajar, kita pun sama juga. Kalau kita tanpa wahyu, kita berada dalam keadaan kita sesat. Apa tu Islam? Apa tu iman? Takkan tahu. Tidak nak menunjuk pada pesannya kepada peranan wahyu tu. Sebab tu saya letakkan daripada sudut ketiga. Sebab tu kalau kita baca pada ayat nombor 3 tu, kita fokus dekat sinilah. Allah kata apa? Sebelum datangnya wahyu, engkau daripada orang yang tidak tahu. Maka sekarang kita dah dapat wahyu. Al-Quran sudah dibukukan. Maknanya, Allah nak bagi kita pengetahuan. Nak bagi kita ilmu daripada wahyu. Tanpa wahyu, Nabi SAW pun tak tahu. Maknanya, kalau Nabi pun tak tahu, kita pun tak akan tahu. Tapi setelah Nabi tahu, setelah dapat wahyu, Nabi pun jadi tahu. Jadi kita ni pun sepatutnya kena macam tu. Quran dah ada 30 juzuk, 114 surah untuk Allah Ta'ala bagi ilmu dekat kita. Kita je tak nak ambil tahu kadang-kadang. Okay. Jadi kita tengok pada penutup. Kita baca dekat penutup, Allah mengulangi isu pada ayat 3 tadi. Maka kalau dah ada wahyu, nampak tak? Tanpa wahyu, dengan wahyu. Jadi dengan wahyu, Nabi menjadi lebih mengetahui. Sepatutnya kita kena jadi sama macam penutup surah Yusuf ayat nombor 108 ini. Jadi kita tengoklah pada ayat dia. Allah mengatakan, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Ni dia punya jawapan dia. Allah kata kepada Nabi Muhammad. Allah kata, Muhammad, engkau sampaikan kepada umat-umat engkau kata pada mereka, inilah jalanku. Okey, aku dan orang yang ikut aku. Okey, jalan apa? Jalan yang wahyu tadi. Inilah jalanku. Lepas tu Allah kata, menyeru manusia umumnya kepada agama Allah berdasarkan bukti yang jelas. Bukti yang jelas menunjukkan apa? Ilmu pengetahuan. Maka Nabi ni hidup dia berpandukan kepada wahyu. Maka wahyu inilah yang membimbing kita nak hidup dalam beragama ni macam mana. Maka kita kena baca Al-Quranul Karim. Sudah ada bukti yang jelas menunjukkan Allah itu Esa. Sudah ada bukti yang jelas Allah tidak suka perbuatan syirik. Ada bukti yang jelas menunjukkan Allah menyelamatkan orang yang ikut Rasul. Ada bukti yang jelas yang menunjukkan bahawa orang mengazab, Allah mengazab orang yang tidak mengikuti Rasul. Dan bukti yang jelas Islam itu adalah agama yang benar. Macam mana kita boleh jelas semua sekali? Jawapannya pada wahyu. Dan inilah yang dapat saya kongsikan setakat ini pada pembukaan dan penutupan surah Yusuf. Jadi kesimpulan yang kita dapat belajar daripada surah Yusuf ini, kita dapat belajar tentang apa? Tentang kepentingan, objektif kisah Nabi Allah Yusuf itu Allah ceritakan. Yang kedua, kita dapat maklumat tentang sumber kepada cerita kisah itu macam mana diperolehi, iaitu wahyu. Dan yang ketiga, kita mengetahui betapa pentingnya wahyu itu untuk dirujuk, diguna pakai dalam hidup kita. Kalau kita tak ikut wahyu tu, kita tak ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dakwalah apa sekalipun, tetapi jawapan dia, dakwaan kita tu selari ke dengan Al-Quran, selari tak dengan wahyu tu. Sebab tu benar dan tidak benar ukurannya adalah ikut tak wahyu ataupun sebalik.
Jadi moga-moga kita dapat sesuatu, kalau tak banyak pun dapatlah sedikit pengetahuan kita tentang maklumat dalam surah Hud dan juga dalam surah Yusuf. Kita pun dah hampir 1 jam setengah pengisian kita pada pagi ni. Saya mohon maaf tuan-tuan dan puan, mengambil waktu yang sedikit ataupun banyak sebenarnya, lebih daripada 1 jam. Okey, ada sebarang persoalan sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini? Ada apa-apa nak tambah? Silakan kalau ada. Okey, kalau tidak ada, insya-Allah besok kita sambung dengan 2 surah lagi, iaitu surah Ar-Ra'd dengan surah Ibrahim. Ya? Maksudnya besok kita belajar juzuk yang ke-13 surah Ar-Ra'd. Lepas tu kita masuk surah Ibrahim. Surah Ibrahim ni surah yang berada pada juzuk 13 dan juga juzuk yang ke-14, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan terima kasih ini dengan doa. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum, di atas penglibatan tuan-tuan dan puan-puan dalam pengisian kita setiap hari seperti hari ini. Ada kekurangan, kelemahan dari segala sudut, saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu, yang sempurna itu hanyalah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya ada berlaku kesilapan dalam menyampaikan fakta dan sebagainya, tolong diberikan teguran, tolong dibuat pembetulan. Jadi saya sudahi dengan begitu juga kita semua, kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.